Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tengah buat apa tu? Tengah duduk-duduk ya, tenang-tenangkan fikiran. Alhamdulillah seharian dah kita menguruskan kehidupan dan sebagainya. Pagi kita dah bersama dengan Assalamualaikum. Malam ni mari kita bersama dengan program Waalaikumsalam. InsyaAllah kita ini adalah satu perjalanan kita mencari ketenangan insyaAllah. Dan selalunya kalau malam-malam hari ni kita nak tidurkan anak ataupun kita suka baca buku dan sebagainya, kita akan baca buku-buku cerita daripada barat dan sebagainya, kisah-kisah tauladan dan sebagainya. Dia ada satu kisah yang sangat menarik. Saya rasa semua orang Islam perlu tahu, perlu belajar dan ramai pun dah maklum, iaitu kisah orang yang paling kita cintai, iaitu Rasulullah SAW. Jadi kita bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, merupakan pengerusi Musola Ar-Raudhah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz sihat? Alhamdulillah. Saya ingat Ustaz lah, berapa kali dah Ustaz ziarah makam Rasulullah SAW? Masya Allah, banyak, lebih daripada 10 kali. Alhamdulillah. Saya nak doakan Ustaz ya. Kita mulakan dulu dengan doa. Pada sesiapa sini yang belum pernah lagi menziarahi Rasulullah SAW di Madinah, kita doakan moga Allah bawa mereka untuk berziarah secara paling dekat sebaiknya insyaAllah. Aminkan semua insyaAllah ya. Dan insyaAllah Ustaz, hari ini kita nak beri tumpuan kepada manisnya iman. Dan saya nak memetik satu hadis riwayat Bukhari, iaitu maksudnya daripada Anas bin Malik, daripada Nabi Muhammad SAW, baginda SAW bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapat manisnya iman. Dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain daripada keduanya. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali kerana Allah. Dia benci kembali kepada kekufuran seperti dibenci bila dilemparkan ke neraka. Ada 3 perkara kat sini. Jadi Ustaz, beriman ni ada satu perkara yang kita tak nampak, yakin pada sesuatu yang kita tak dapat lihat, dapat pegang dan sebagainya. Sebelum kita nak sentuh pasal keimanan ni, kita nak sentuh pada bahagian pertama, iaitu menjadikan Allah dan Rasul ni sebagai benda, sebagai perkara yang paling kita cintai. Ustaz, cinta ni macam dah tengok Ustaz handsome, segak, adalah yang boleh jatuh hati, ya, isteri jatuh hati, suka. Talib tu sebenarnya tu bukan saya tu. Allah, subhanallah. Terbalik. Ustaz, macam mana kita nak membina cinta pada Rasulullah SAW? Kita dah terpisah 1400 tahun, tak pernah nampak. Dan kita nak semai cinta kepada Allah yang kita memang tak nampak, Ustaz. Macam mana cara kita nak rasa manis ni iman? Betul. Manis, sebelum tu lupa nak mula. Ya, sila. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Depan kita ni ada TO kan? TO, teh bujang lah. Dia tak akan rasa sedapnya TO tu kalau tak ada rencah manisnya. Tak ada manis gulanya, tak ada tehnya. Dan lebih tak sedap kalau tak ada cawannya. Di mana nak letak kan? Betul. Jadi manisnya iman ni dia ada rencah dia. Ada adunan dia. Baru kita dapat rasa kemanisan iman tu. Sebagai contoh hadis yang Nabi sebut, 3 perkara yang bila kita ada benda ni, kita kata benda lah kita ada item-item ni, maka kita dapatlah kemanisan ataupun keseronokan, kesedapan iman tu. Bukan makna iman tak ada, tapi dapat kesempurnaan iman. Yang pertama sekali, kita hendaklah ada rasa sayang pada Allah dan Rasulnya melebihi semua yang ada. Bukan bermaksud tak sayang mak, anak, emak, ayah, isteri, anak dan sebagainya. Bukan maksud gitu. Sayang, tetapi di mana kedudukan mereka selepas pada Allah dan Rasul. Itu kita bincang kemudian. Yang pertama, kita mesti letakkan Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya. Kerana tanpa Allah, siapa kita? Siapa yang mencipta kita? Bukan mak dan ayah kita penyebab kita hadir ke dunia. Pada asasnya Allah yang mengizinkan kita hidup di dunia. Saya nak bagi satu contoh lah. Contohlah, katalah nak kena ada jumpa dengan mak mertua, dengan bapa mertua. Azan dah. Tapi dah janji dengan mak mertua dalam waktu solat. Tapi kalau kata kita dah buka Allah, kita solat dulu. Tapi kadang kita ni, ya Allah, ni penting ni bakal mak mertua ni. Betul. Jadi macam mana ni Ustaz? Bakal mak mertua. Bakal mak mertua. Bukan mak mertua dah. Mungkin kita ada mak mertua atau bakal mak mertua kan. Kita berjanji, satunya dah wajib ditunaikan. Tapi kita selalu terlupa janji kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara janji kita ialah kita akan sembah Allah wala tusyriku bihi syai'a. Kita akan syirik pada Allah dengan sesuatu pun. Bermaksud, kalaulah bertemu di antara 2 perkara yang penting, kita kena letak yang mana lebih penting. Makna mak kita penting, ayah kita penting, mak mertua lagilah penting. Nak lagi, mak mertua
bakal mak mertua. Ya. Tapi kita kena pandai menggunakan Keutamaan. kebijaksanaan. Kita beritahu lah, okey mak tadi janji saya pukul 7.30 atau pukul 8.30. Ya. Ni dengar orang azan ni saya semayang Solat dulu. Benda tu boleh runding. Cuma bila kita ni meletakkan Allah dan Rasul itu di tempat yang utama, kita akan nampak, kita akan melihat apa sahaja keperluan yang perlu diisi untuk menunjukkan ketaatan kita atau menunjukkan kita ni hamba kepada Rabb, kepada Tuhan, dan juga sebagai kita pengikut Nabi kita Muhammad SAW, maka utamakan itu dulu. Baik. Itu baru satu. Maknanya kita letakkan Allah dan Rasul itu melebihi segala-galanya. Kemudian, nampak cantiknya Nabi mengajar kita. Kita menyayangi seseorang itu tidak sayang, melainkan kerana Allah. Sebab itulah, dalam satu hadis musalsal yang sangat baik, musalsal ni hadis yang biasa diulang-ulang sebut, iaitu Nabi SAW ajar kepada Muaz. Nabi kata apa? Ya Muaz, kata, ana uhibbuk. Wahai Muaz, aku sayang pada kamu. Aku sayang pada kamu. Maknanya sebut, lafazkan. Betul, lafazkan. Dan guru kami ketika mengajar hadis ni, dia kata semenjak sekian lama kami diajar oleh guru. Guru diajar oleh gurunya. Gurunya diajar oleh guru sampailah kepada Rasulullah SAW. Mereka diajar macam mana? Sebagaimana yang Nabi ajar. Nabi ajar pada Muaz, wahai Muaz, aku sayang pada kamu. Jadi guru-guru pun bila mengajar hadis tentang kasih sayang ni, guru akan kata, saya nak menyebut apa yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah SAW, bahawa saya sayang pada kamu semua. Dia kata pada anak murid. Jadi saya ni datang hari ni kena beritahu Talib, saya sayang pada Talib kerana Allah Ta'ala. Kena sebut. Kena sebut kerana Allah Ta'ala. Jadi ini cara untuk kita menzahirkan kecintaan kepada sesama makhluk. Pada Allah kita taat pada perintahnya. Pada makhluk kita menunjukkan kasih sayang dalam bentuk yang sesuai dengan makhluk tu. Jadi bila kita ada ilmu, mungkin dalam budaya kita tak biasa nak cakap, ayah nak cakap sayang pada anak lelaki tu dia macam berat sikit. Berat, tapi kena sebut. Kurang-kurang sekali takkan tak boleh. Kalau kita sebut hari-hari bangun pagi, I love you, kadang-kadang cuak jugalah, penat menyebutnya. Tapi jangan jangan sampai tak ada dalam kehidupan kita menyebut ayah sayang pada kamu semua. Ayah sayang pada adik, ayah sayang pada abang long. Kena sebut. Kadang-kadang tu sebutan yang jarang-jarang kita dengar tu, rupa-rupanya itulah yang menyentuh hati anak kita. Kadang-kadang sebut tanpa jiwa pun tak ada juga. I love you. Bunyi you je belakang. You. Macam nak anak. Jadi adakah dengan melafazkan itu adalah kita boleh membina kita punya rasa keimanan? Baik. Kita menyebut sebutan ana uhibbuka tu tadi, aku sayang pada kamu tu, bila bertemu itu sebenarnya satunya tadi itu adalah amalan yang dibuat oleh Nabi. Kita sambung. Dan rupa-rupanya bila kita sebut aku sayang pada kamu, Lip rasa tadi kan, rasa macam bila Nabi sebut Muaz, aku sayang pada kamu, kita rasa ya Allah. Maknanya kita ni biasa asyik kena marah kan. Kan best. Jadi maknanya satu benda yang berat untuk kita sebut, tapi kita sebut juga. Jangan tak pernah sebut. Baik. Sayang tu. Itu dua. Kedua. Kemanisan iman baru dua, tak sempurna lagi. Baik. Yang ketiga tu kita kejap lagi tak. Baik, insya-Allah kita akan sambung. Jadi yang ketiga pertama adalah cintakan Allah dan Rasul mengatasi segalanya. Betul. Yang kedua adalah cinta seseorang sesama makhluk, tapi kena sebut kerana Allah. Keimanan tu dirasa manis saat lengkap semua adunan tu. Baru kita kata memang sedap betul teh tu. Perkara pertama dah, kedua dah. Satu, dua dah. Yang ketiganya apa? Kita sangat benci untuk kembali melakukan perbuatan kufur. Sama ada dalam bentuk kufur yang hakiki ataupun kufur majaz, maknanya kiasan. Kekufuran tu maknanya kadang-kadang kita ingat kufur tu kembali kepada perbuatan lama, syirikkan Allah, ataupun kita rasa kufur tu macam menyembah sesuatu selain daripada Allah semata-mata. Tapi sebenarnya kufur juga berlaku dalam bentuk pergaduhan sesama Muslim. Itu pun kufur juga. Sebab bagaimana berlaku pada zaman Nabi dulu, Aus dan Hazraj yang telah didamaikan oleh kerana mereka ni satu ketika duk sembang-sembang tentang kehidupan lama mereka ni. Zaman mereka dah berdamai, zaman Nabi dah ada di kota Madinah. Duk cerita balik kisah lama. Lalu tercerita kisah zaman mereka perang.
Lalu terungkit balik kisah-kisah lama, kisah-kisah berdarah, dah bergaduh pula. Asalnya berdua, akhirnya berkumpulan. Kena pula ada racun di tengah-tengah. Pada ketika disebut ada Yahudi mainkan peranan untuk melagakan. Lalu masing-masing bawa geng. Sehingga ke Nabi datang dalam keadaan Nabi datang tu kita kata bukan Nabi datang dalam keadaan Nabi istilahnya kata apa dalam kelang kabut datang sebab perbuatan tak sepatut berlaku. Lalu Nabi tinggikan suara, Nabi keluarkan ayat Quran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah fiikum rasuluh. Macam mana kamu boleh kufur pada Allah sedangkan kamu telah diberikan Alkitab dan aku ada bersama kamu. Kenapa tak rujuk aku? Jadi perbuatan bergaduh sama mereka sampai nak berperang semula ni adalah perbuatan kufur. Baik. Maka mereka berdamai balik, menangis, berpelukan. Jadi kalau kita benci nak kembali semula kepada kekufuran itu, sebagaimana kita benci bila buat kufur ni, kita masuk neraka. Jadi jangan sekali-kali kita fikir untuk melakukan perbuatan kufur, mungkin perbuatan yang jahat lah kita kata mudahnya, yang pernah kita buat dulu, kita tinggalkan, kita benci, sebagaimana kita benci esok kalau aku buat lagi, aku kena masuk neraka, aku tak nak. Macam tu maksudnya. Sebegitu sekali Nabi menekankan, jangan sekali-kali melakukan kembali perbuatan yang pernah kita tinggalkan dulu, perbuatan jahat, perbuatan kufur. Baik, saya kira Ustaz, perkara pertama, kedua, ketiga itu dia akan datang secara cantik. Saya rasa yang pertama tu kita nak sentuh dulu. Kita nak cipta, kita nak cinta ni kita perlu latih, kita perlu asuh. Mula tak suka, katalah ni saya nak jodohkan Ustaz dengan seseorang. Tak nak, saya tak suka. Tapi bila kena hati budi, kita kenal dulu hati budi. Barangkali fizikal tak seperti apa yang kita sangkakan. Tapi begitu juga cinta kita pada Allah SWT. Kita tak pernah nampak Allah dan sebagainya. Macam mana kita nak lihat tanda cinta Allah pada kita? Adakah dengan cukup membaca Quran ataupun ada tanda-tanda lain? Betul. Sebenarnya inilah agungnya cinta ni. Sebab kita mencintai yang kita tak nampak, sesuatu yang kita tak nampak. Kita mencintai Allah, kita tak nampak Allah. Kita mencintai Rasul, kita tak pernah jumpa Nabi. Dua-dua tak pernah kita jumpa. Jadi bila kita sampai tahap kita cinta kepada Allah dan Rasul, maknanya cinta luar biasalah. Kita cinta pada isteri kita sebab kita kenal. Dulu awet sama sekolah kan, contohlah. Mana kita kenal. Mak kita sayang sebab kita kenal mak kita. Dia jaga kita, bagi makan kita. Jadi Allah dan Rasul kita tak pernah jumpa. Tapi bagaimana kita boleh rasa kasih sayang tu? Sebab Allah meninggalkan bukti, Allah tinggalkan tanda kasih sayangnya. Sebab itulah dalam ulama sebut dalam kajian tafsir dipanggil ayat ataupun bukti kekuasaan Allah ni yang menunjukkan Allah itu ada ialah dua. Satunya ayat al-makru'ah. Ayat ataupun tanda yang kita baca pada ayat Quran. Baca, kita lihat. Kita baca, tengok terjemahan. Betul-betul lah Allah ni berkuasa dan sebagainya. Yang duanya ialah ayat al-manzurah. Tanda-tanda ataupun ayat yang dapat kita lihat pada apa yang ada sekeliling kita. Tengok pokok, tengok bukit, tengok langit, tengok bintang. Kebesaran Allah. Di situ akan satunya kita rasa kerdil diri kita, halusnya kecilnya kita, dan bila kita rasa kita kecil, kita akan membesarkan pencipta kita. Oh, maha hebatnya Allah ciptakan ini semua untuk kita. Begitu juga dengan Nabi, kita tak nampak Nabi. Tapi tengok apa yang Nabi tinggalkan untuk kita. Kalau tidak kerana Nabi, kita macam mana? Allahu Akbar, tak tahulah. Al-Quran tu kita tak, kalau Nabi tak tinggal Al-Quran pada kita, apa jadi pada kita? Mungkin kita hidup tak tentu arah. Maka inilah cinta luar biasa yang sepatutnya ada pada kita, dan alhamdulillah saya rasa kita ada. Insya-Allah. Kekalkan kita kata nombor satu. Cinta yang pertama ini sampai bila-bila. Mudah-mudahan dengan sebab cinta pertama kita ni, Allah dan Rasul ni sentiasa ada pada diri kita, yang kedua dan ketiga tu mudah bagi kita. Senang saja nak lengkapkan. Sebagaimana teh tadi sedap untuk diminum sekejap lagi kan? Jadi begitulah juga. Maksudnya apa-apa pun kena ada air panas juga. Betul. Kena air panas. Ada air, ada sebut teh, ada juga tak jadi benda kan. Cawan lagi penting. Baik, maklum. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kita dah kongsi tentang 3 perkara tersebut, dan kita juga nak tahu secara ringkas Ustaz, apa antara amalan mungkin kita boleh lakukan. Contoh nak cipta cinta ataupun nak membina cinta pada Allah SWT. Macam tadi Ustaz kata buat 2 perkara tu, baca Quran dan lihat apa kejadian Allah. Pada Rasul, barangkali mungkin baca hadis, hidupkan amalannya. Adakah selawat akan boleh memberikan rasa cinta pada Rasul? Tentu sekali. Tanda cinta kita pada seseorang ialah satunya kita mengikut. Betul tak? Dan satu lagi kita menyebut. Mengikut dan menyebut. Masya-Allah. Bila kita sayang pada Nabi, kita ikut apa yang Nabi buat.
Nabi suruh kita buat, kita laksanakan. Nabi suruh kita tinggal, kita cuba tinggalkan. Yang keduanya kita menyebut. Kalau kita sayang mak kita sebut, kalau duduk seorang-seorang rindu mak, ada. Betul. Kalau kita suka kat seorang tu, contoh. Ayah Farah ke kan? Farah kan? Sebut tak berhenti. Tak berhenti kan. Jadi begitu kat Nabi. Tapi kita tak sebut Nabi, tak sebut kita. Kita apa bila ingat Nabi? Allah sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Nabi ni dalam bab meninggalkan amalan pada kita, tadi Ustaz Talib sebut pasal amalan. Nabi ajar pada Muaz yang sebut tadi, wahai Muaz, aku sayang pada kamu Muaz. Nabi kata gitu, rupanya Nabi nak beri sesuatu. Apa tu? Dengar, aku nak ajar pada kamu. Jangan lupa doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nabi ijazahkan kepada Muaz. Wahai Muaz, baca doa selalu. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu dan bersyukur padamu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, dan memperbaiki amal ibadahku padamu. Ini Nabi ijazahkan kepada Muaz, yang diijazahkan oleh guru-guru hadis pada kita semua, supaya kita amalkan selalu. Lepas solat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ringkas saja. Mujur kita tak tambah hari ni. Tidak jadi tawar. Macam mana Ustaz? Bila tawar tak sedap lagi. Tak sedap dah, tak lalu dah. Kita kadang pergi kedai teh tarik, apa saya nak? Kita minta teh tarik, dia tak sedap. Sebab apa? Mungkin adunan dia tak apa cantik. Menyebabkan terus kita tinggalkan. Jadi bagi kita orang Islam, dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh kata, tawar lah. Tak payahlah. Kita buat lain. Sebenarnya mungkin bila air tu dah kurang warnanya teh tu, nak celupkan apa tu? Kurang panasnya masukkan air panas. Kurang manisnya masuk mana gula. Maknanya kita sentiasa polish. Kalau sampai masanya kita lihat kita ni seolah-olah kasih sayang kita kepada Allah dan Rasul tu makin menurun, kita up balik. Okey. Kalau kita rasa kasih sayang kita sama makhluk Allah, sama Islam makin turun, kita up balik. Dan kalau kita rasa macam kita tak benci pun kalau kita buat perbuatan yang kufur, maka kita kena polish balik. Baik. Okey, bagaimana cara kita? Mungkin kalau kita nak kata apa tips untuk kita kekal lama bertahan dengan kemanisan iman ni? Satunya pertama, jangan sekali-kali kita lupa yang pertama. Baik. Minta pada Allah. Doa pada Allah. Minta tolong pada Allah agar kita ni sentiasa istiqamah dalam mengekalkan keimanan kita, dalam menjaga manisnya iman ni. Antara doa yang boleh kita amalkan ialah satu doa yang diajar oleh Al-Hasan Al-Basri. Dia kata apa? Mintalah pada Allah, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Wahai Allah, Tuhan kami, rezekikanlah pada kami ni agar istiqamah. Buat baik, istiqamah, sayang Nabi, istiqamah, sayang sama saudara mara kita, istiqamah, istiqamah melakukan perbuatan yang baik, tak nak kembali kepada kufur. Istiqamah tu kita minta pada Allah dulu. Minta pada Allah. Yang keduanya, kita kena wujudkan bi'ah. Bi'ah ni kata environment. Bi'ah salihah, yang environment, suasana yang baik. Suasana yang baik, ya. Contoh, tengok Assalamualaikum, malam tengok Waalaikumsalam. Bangun, buka mata pagi, tengok Assalamualaikum. Nak tidur, Waalaikumsalam. Maknanya sentiasa hidup dalam suasana atau bi'ah yang salihah. Dan kalau rasa macam bi'ah tu payah nak cari, dalam TV, contoh kat TV. Buka Assalamualaikum sekejap, lepas tu nak ubah channel lain pula. Cari tempat-tempat yang kita kata sentiasa berkumpul orang saleh. Di mana? Majlis ilmu. Majlis ilmu di mana paling mudah dengan di rumah kita? Masjid, surau. Duduk je dulu, walaupun sakit-sakit urat, kita duduk, dengar, walaupun masuk telinga kanan, mula-mula keluar telinga kiri, sepatah haram tak ingat. Tapi lama-lama kalau kita sentiasa ajar diri kita untuk duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah. InsyaAllah. Allah bantu kita, insyaAllah. Alhamdulillah. Itu dia antara tadi Ustaz kongsikan adalah memulakan dengan doa. Imam Hasan Al-Basri kan. Jadi kalau boleh malam ni sebelum kita nak lena, nak tidur Ustaz, mudah-mudahan kita jadikan doa antara teman kita sebelum tidur. Betul.
Doa ni dalam kalau kajian sains banyak dah mengatakan bahawa bila kita mengakhirkan malam kita dengan suatu perkara yang positif, Masya-Allah. sepanjang malam itu otak kita akan mencari perkara yang positif, kita akan bangun dengan cara positif. Betul. Jadi sebenarnya Nabi dah ajar dah. Jadi Ustaz, sebelum kita nak laburkan tirai Waalaikumsalam ni, mari Ustaz kita pimpin bacaan doa dan mudah-mudahan doa kita ni kita khususkan kepada keimanan Ustaz, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا رحمتك نرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمن حضر معنا ولوالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu, ya Allah, rezekikan kepada kami, ya Allah, istiqamah untuk melakukan kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah pada kami, ya Allah, kemanisan iman, ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami kemanisan iman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami kemanisan iman, ya Allah. Ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.